Okay, Alhamdulillah, terima kasih pada Ustazah Khadijah binti Nordin dari Sekolah Okay. Pintas Puding Batu Pahat kerana memberi luang masa untuk tugasan saya pada hari ini. Okey, tanpa membuang masa, saya akan membentangkan tugasan bagi mata pelajaran teknologi, iaitu berkenaan dengan pelan pembelajaran bermakna. Okey, baik. Untuk hari ini, saya Farah Syamil binti Jaafar akan membentangkan berkenaan dengan pelan pembelajaran bermakna, yang mana pelan pembelajaran ini telah ditetapkan berfokus kepada mata pelajaran pendidikan Islam, tetapi dikaitkan dengan dua bidang dalam mata pelajaran pendidikan Islam, yang mana saya memilih ibadah dan adab sebagai gabungan interdisiplin bidang. Di sini untuk menukai standardnya saya memilih tahun 3 dan memilih bidang fokus adalah bidang ibadat bergabung dengan bidang adab, iaitu saya memilih 4.2 iaitu memfokuskan kepada menilai perkara yang membatalkan solat dan mengamalkan solat dengan sempurna. Manakala bidang adab saya memilih merumuskan konsep adab menuntut ilmu dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Ini SK ni dah memang ada dekat SKP lah. Cuma kita copy dan kita pilih saja untuk bidang yang kita nak gabung interdisiplin. Bagi standard pembelajaran, bidang fokus saya memilih 4.21 iaitu menilai perkara membatalkan solat dengan mengaitkan bidang adab iaitu merumuskan kepentingan mengamalkan adab-adab menuntut ilmu dalam kehidupan harian dan juga mengamalkan adab menuntut ilmu dalam kehidupan seharian. Yang mana kedua-dua bidang adab ini saya merelatekan dengan bidang ibadah iaitu perkara yang membatalkan solat. Okey. Dan seterusnya objektif pembelajaran yang mana objektif untuk pengajaran ini saya mahukan murid dapat menyenaraikan 5 perkara yang membatalkan solat dalam kehidupan harian dengan betul. Yang kedua, murid dapat menganalisis 3 contoh situasi permasalahan yang boleh membatalkan solat dengan betul. Seterusnya, murid dapat menjelaskan 3 kepentingan beramal dengan adab yang mulia dengan tepat. Yang makna objektif pembelajaran ini saya telah menggabungkan interdisiplin berfokuskan kepada perkara yang membatalkan solat dengan cara mengamalkan adab menuntut ilmu. Berdasarkan kita belajar berkenaan dengan kita belajar perkara yang membatalkan solat dan kita implikasikan dalam kehidupan harian kita. Bagi kriteria kejayaan, selepas objektif telah tercapai, maka murid akan berjaya sekiranya dapat, yang pertama dapat mencatat isi kandungan yang penting, hasil daripada perbincangan secara berkumpulan, berdasarkan perkara yang membatalkan solat dalam kehidupan harian. Yang mana kriteria kejayaan ini murid akan dapat berdasarkan aktiviti yang kita akan jalankan di langkah yang pertama. Yang kedua adalah membentangkan 5 contoh situasi permasalahan yang membatalkan solat dengan menghubung kait dengan dalam kehidupan harian secara gallery walk. Yang mana aktiviti langkah kedua ini kita akan membuat aktiviti perbentangan situasi permasalahan dan juga kita kena kaitkan dalam kehidupan kita apa perkara yang sentiasa kita buat terhadap pembatalan solat. Maksudnya contoh biasanya kita kentut ataupun biasanya kita yang boleh membatalkan solat, maksudnya contoh kita termakan tengah solat, dalam mulut ada makanan. Jadi daripada situlah kita akan
membincangkan berkenaan dengan apakah situasi permasalahan yang boleh membatalkan solat secara gallery walk. Gallery walk ni adalah secara PAK 21 lah. Yang ketiga adalah menghasilkan rakaman suara tentang kesimpulan perkara yang membatalkan solat dalam kehidupan serta kepentingan adab menuntut ilmu dalam kehidupan seharian dengan menggunakan Padlet. Yang mana aktiviti ini adalah lebih fokus kepada penghasilan bukti pentaksiran selepas mereka mempelajari tentang perkara yang membatalkan solat. Yang mana dia akan merakamkan suara di aplikasi Padlet. Dan kenapa saya menggunakan aplikasi Padlet? Sebab orang lain juga boleh berkongsi maklumat dan dapat mendengar mendengar suara-suara kawan-kawan yang lain. Daripada situ dia boleh kolaborasi antara individu dan yang lain. Dan big idea bagi perkara yang membatalkan solat dan juga berkaitan dengan bidang adab tadi, iaitu saya memilih solat panduan kehidupan, yang mana solat ini kita fokuskan kepada ibadah dan panduan kehidupan ini kita fokus kepada bidang adab. Jadi kita combine interdisiplin, bidang adab, bidang ibadah ada dan bidang adab pun ada. Dan untuk essential question yang mana kita akan timbulkan kita punya aktiviti dalam pengajaran yang mana kita boleh tahu. Yang pertama adalah apakah perkara yang boleh membatalkan solat. Yang kedua, apakah contoh situasi permasalahan yang didapati dalam kehidupan seharian. Dan yang ketiga adalah apakah kepentingan bagi mengamalkan adab menuntut ilmu dalam kehidupan seharian. Ini adalah permulaan, iaitu maklumat umum lah berkenaan dengan pemilihan bagi mata pelajaran pendidikan Islam, dan saya menggabungkan bidang ibadah dan adab. Okey, baik. Setakat ni Ustazah ada nak penambahbaikan ataupun nak saya teruskan? Cuma bila Ustazah Farah Syamimi terangkan permasalahan tu, ayat tu kecilkan sikit, mudahkan sikit anak murid itu faham apa tindakan yang sesuai. Kalau Tindakan yang tengah sesuai. maksudnya ayat mudah, guna ayat yang mudah pada anak kecil. Bila tahun 3, umur 9 tahun, kita kena guna ayat mudah. Maksudnya bila sebut contoh permasalahan, kalau bila sebut permasalahan tu kita kena sesuai tanya anak murid. Apa tindakan? Apa yang awak boleh buat bila berlaku, contohnya ada sisa makanan dalam mulut, macam gitu. Itu Okey, faham. contohnya. Okey, boleh. Maksudnya rendahkan sikit kita punya level bahasa dengan anak Level kecil. bahasa. Okey, baik. Ya, sebab ni macam tinggi sikit. Jadi bila berdepan dengan anak kecil, permasalahan. Wah, apa pula dia permasalahan? Gitu. Okey. Ustazah Okey, Syamimi faham faham. Okey, boleh teruskan. Okey, terima kasih. Bagi bukti pentaksiran, iaitu seperti yang saya maklumkan tadi, di dalam objektif tadi kita ada 3 langkah aktiviti yang kita jalankan, dan bagi untuk membuktikan pentaksiran, yang pertama adalah bagi saya mengambil untuk langkah yang ketiga, yang mana menghasilkan rakaman suara untuk menyatakan kefahaman tentang perkara yang membatalkan solat serta kesedaran dalam kepentingan bagi adab menuntut ilmu dalam kehidupan seharian. Dan pengetahuan berdasarkan hasil rakaman suara, dia akan dapat kefahaman tentang perkara yang membatalkan solat dan juga kesedaran dalam kepentingan bagi adab dalam kehidupan. Dan kemahiran saya memilih menghasilkan, yang mana menghasilkan daripada bukti pentafsiran adalah rakaman suara lah yang dapat menyatakan tentang kefahaman tentang perkara yang membatalkan solat dengan menghubung kait kepentingan adab menuntut ilmu dalam kehidupan seharian dengan menggunakan Padlet. Ini bukti pentafsiran ini saya telah ambil di bahagian langkah yang ketiga. Okay. Seterusnya adalah penjajaran konstruk, yang mana ini adalah lebih memfokuskan kepada aktiviti, iaitu langkah yang pertama daripada set induksi,
langkah yang pertama, langkah kedua, langkah ketiga dan juga penutup. Bagi aktiviti yang pertama, bagi yang langkah pertama, permulaan iaitu set induksi lah. Murid diminta melihat gambar yang telah dipaparkan dan perlu berkongsi pendapat dan idea dengan mengaitkan gambar yang telah dipaparkan dengan topik yang akan dipelajari di dalam ruang Mentimeter secara individu. Yang mana SLM ini saya memfokuskan kepada belajar cara belajar dan perhubungan. Manakala bagi LD adalah rakan pembelajaran, saya memilih persekitaran pembelajaran dan pemanfaatan digital. Berdasarkan aktiviti langkah yang pertama, belajar cara belajar maknanya kita memberi gambaran gambar perhubungannya antara murid dan guru. Dan rakan pembelajaran ialah mereka boleh berkolaborasi antara murid-murid untuk memberikan idea, dan persekitaran pembelajaran ini adalah dipilih oleh murid sendiri yang mana mereka menjalankan aktiviti tersebut sama ada macam sebelum ni kita PKP jadi muridnya berada di rumah, kita berada di rumah juga berasingan. Itu yang dinamakan persekitaran pembelajaran. Dan pemanfaatan digital yang mana kalau waktu PKP kita menggunakan Google Meet untuk untuk pengajaran dan pembelajaran. Tetapi bagi langkah ini kita memfokuskan pada menggunakan Google Site dan juga Mentimeter sebagai maklum balas daripada murid. Dan kompetensi ini saya memilih komunikasi dan juga pemikiran kritis, yang mana komunikasi antara guru dan murid, dan juga pemikiran kritis yang mana murid dapat memberi idea berdasarkan gambar yang dipaparkan. Dan bagi 3R adalah relevant yang mana 3R, saya pilih 3R, dan 3E ini adalah memfokuskan kepada digital utilization model yang mana dia ada keterlibatan antara murid dan perkembangan iaitu fokus kepada idea-idea murid. Bagi pemanfaatan digital, gambar ini digunakan di dalam Google Slide dan maklum balas berdasarkan pemahaman dan mendapatkan pendapat murid melalui Mentimeter. Dan cadangan gambar tersebut dipaparkan secara video di Google Slide atau Padlet dan murid memberi maklum balas di ruangan tersebut. Maknanya macam saya pilih pemanfaatan digital ada 2 aplikasi lah digunakan. Tapi bila saya melihat keseluruhannya mungkin boleh menambah baik dengan menggunakan satu medium pengajaran saja iaitu menggunakan Google Slide ataupun Padlet. Dia tak bergabung dua. Kalau macam Padlet, dia boleh masukkan gambar-gambar tu terus kat dalam Padlet dan dia boleh menjawab terus. Tapi saya menggunakan Google Slide lain, Mentimeter lain. Jadi untuk menambah lagi memudahkan murid menggunakan satu aplikasi saja. Ini adalah aktiviti yang pertama, set induksi. Bagi langkah satu iaitu aktiviti satu, aktiviti ini saya akan buat dalam kumpulan. Murid dibahagikan kepada 3 orang bagi setiap kumpulan. Yang kedua, murid dikendaki menonton video tentang perkara yang membatalkan solat yang berkaitan dengan menghubung kait amalan dalam kehidupan seharian dan perlu berbincang secara berkumpulan. Dan murid perlu mencatat isi kandungan tentang hasil perbincangan dan wakil setiap kumpulan perlu diisi di ruang Padlet yang telah disediakan. Aspirasi, saya memilih untuk SLM adalah aspirasi. Kedua, saya pilih belajar cara belajar dan perhubungan. Manakala LD iaitu Learning Design Model yang mana murid akan menggunakan amalan pedagogi dan guru menggunakan amalan pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran. Rakan pembelajaran juga dikaitkan kerana membuat aktiviti secara berkumpulan dan persekitaran pembelajaran dan pemanfaatan digital. Manakala bagi 6C iaitu kompetensi, saya memilih komunikasi antara guru dan murid, pemikiran kritis daripada murid berdasarkan video yang telah ditontonkan, kewarganegaraan iaitu kolaborasi antara pelbagai kaum warga negara. Maknanya ada Melayu, ada Cina, ada India. Dan kolaboratif adalah perbincangan lah dalam kumpulan itu wujud. Seterusnya untuk 3R ada sama.
Lepas tu untuk yang 3R, saya pilih relevant dan rigour. Untuk digital utilization model, saya memilih keterlibatan ada, pembimbingan ada dan perkembangan ada. Maksudnya tiga-tiga ini ada di dalam aktiviti yang pertama. Dan pemanfaatan digital ini saya menggunakan, saya memaparkan video dan juga mendapatkan maklum balas hasil daripada murid-murid menonton video tersebut menggunakan Padlet. Dan cadangan penambahbaikan bagi aktiviti yang pertama adalah menggunakan aplikasi bagi aktiviti yang dijalankan perlu diubah sesuai dengan persembahan isi kandungan yang diperolehi melalui pengurusan grafik dengan menggunakan aplikasi Canva. Maknanya aktiviti ni saya just bagi dia mereka tonton dan juga catat maklum balas macam set indaksi saja. Tapi untuk menambahbaikkan kita beri aktiviti yang murid boleh menghasilkan sesuatu. Tapi menggunakan aplikasi Canva. Okey. Setakat ni ada Ustazah nak tambah apa-apa? Okay, untuk aktiviti 2 bagus. Mhm. Nampak begitu sesuai untuk permulaan untuk menarik minat murid nak tahu apa dia perkara yang membatalkan solat. Okay, boleh teruskan dengan aktiviti kedua. Aktiviti yang kedua. Okey. Bagi aktiviti kedua, ini adalah secara individu. Yang mana setiap murid dikehendaki melihat pelbagai contoh situasi permasalahan membatalkan solat dengan menghubung kait dengan kepentingan mengamalkan adab-adab menuntut ilmu dalam kehidupan harian. Dan setiap murid perlu berkongsi idea dan perlu mengisi di dalam Google Jamboard yang disediakan. Setiap jawapan murid akan dibincangkan bersama secara galeri work di atas talian bersama guru. SLM, saya memilih aspirasi, belajar cara belajar. Yang ketiga adalah perhubungan. Manakala learning design model adalah rakan pembelajaran, persekitaran pembelajaran dan pemanfaatan digital. Manakala bagi 6C adalah komunikasi, pemikiran kritis, kolaboratif dan kreativiti. Dan 3R saya merangkumi tiga-tiga ada relevant, rigour dan relationship. Dan 3E dia fokuskan pada keterlibatan iaitu engagement dan juga perkembangan iaitu extension. Bagi aktiviti kedua ini saya menambahbaikkan berdasarkan aktiviti 1 dan aktiviti 2 saya menggunakan satu aplikasi sahaja iaitu Google Jamboard yang mana gambar situasi tersebut berada di dalam Google Jamboard dan murid terus boleh jawab di Google Jamboard tu. Maksudnya dia boleh sekali jalan tengok boleh terus komen macam tu. Dan bagi menambah cadangan penambahbaikan bagi aktiviti kedua ini, murid memberi maklum balas secara rakaman video ataupun audio bagi membukti pentadsiran kefahaman berlaku bagi setiap orang. Yang ni dah salah ni. Setiap orang sebab ni setiap individu kan. Okay. Okay. Kat situ je lah betulkan sikit. Bagi aktiviti yang ketiga iaitu langkah yang ketiga untuk mendapatkan penghasilan berkenaan dengan kefahaman pengajaran pembelajaran pada hari tersebut. Aktiviti ketiga ini memfokuskan pada tugasan secara individu yang mana murid perlu merakam suara berdasarkan topik yang dipelajari dengan membuat kesimpulan tentang perkara yang membatalkan solat dalam kehidupan serta kepentingan adab menuntut ilmu dalam kehidupan seharian. Dan rakaman tersebut perlulah tidak melebihi 4 minit dan dimuat turun di dalam Padlet yang disediakan yang mana aktiviti ketiga ini memfokuskan kepada rakaman audio berkenaan dengan keseluruhan topik yang kita belajar iaitu perkara yang membatalkan solat dengan kepentingan yang murid-murid boleh dapat. Dan bagi SLM-nya adalah aspirasi, yang kedua belajar cara belajar, yang ketiga adalah perhubungan. Manakala learning design model bagi aktiviti 3 akan dapat amalan pedagogi, rakan pembelajaran dan persekitaran pembelajaran dan seterusnya adalah pemanfaatan digital. Bagi 6C saya berfokuskan kepada komunikasi,
pemikiran kritis dan kolaboratif dan kreativiti. Bagi 3R, aktiviti ini lebih kepada relevant dan relationship. Dan bagi 3E adalah ketiga-tiganya ada, iaitu engagement, enhancement dan extension, iaitu keterlibatan, penambahbaikan dan perkembangan. Dan pemanfaatan digital bagi aktiviti ketiga berfokuskan kepada Padlet, digunakan aplikasi Padlet dan rakaman iaitu audio. Dan penambahbaikan bagi aktiviti tiga ini, murid mempersembahkan tugasan dengan merakam video dan audio. Maknanya untuk aktiviti ketiga ni saya fokuskan kepada suara sahaja. Jadi bagi nak menarik aktiviti pembelajaran itu, murid perlu merakam video berserta audio. Jadi bukti pentaksiran itu lebih jelas berbanding pada audio. Okay, dan penutup, murid diberi latihan pengukuhan dengan menggunakan kuisis secara individu selama 10 minit. Dan setiap soalan akan diberi jawapan yang betul selepas menjawab keseluruhan dan murid boleh menyemak semula jawapan yang dibuat. Dan untuk SLM, saya pilih aspirasi. Yang kedua, belajar cara belajar. Dan yang ketiga, perhubungan. Manakala learning design model, saya memilih amalan pedagogi, rakan pembelajaran, persekitaran pembelajaran dan pemanfaatan digital. Manakala N6C, saya memilih komunikasi dan pemikiran kritis. Bagi 3R, saya memilih relevant, rigor dan relationship. Bagi 3E, digital, saya memfokuskan kepada engagement, enhance dan extension. Dan pemanfaatan digital, saya memfokuskan hanyalah berkenaan dengan aplikasi Quizizz. Dan cadangan penambahbaikan adalah kuantiti soalan bagi latihan pengukuhan yang diberikan perlu selaras dengan masa yang diberikan. Itu sahaja pembentangan pelan pembelajaran bermakna bagi pilihan saya, iaitu pendidikan Islam tahun 3, menggabungkan bidang ibadah dan juga bidang adab. Satu pembentangan yang begitu mantap. Cuma dari segi adab tu banyak jugalah diselitkan sebab tadi lebih pada perkara yang membatalkan solat kan. Kita cerita banyak ke arah tu. Bila kuisis pun selitkan jugalah tentang adab, soalan-soalan tentang adab gitu. Boleh Ustazah Syamimi faham Faham. Cumanya daripada segi penambahbaikan daripada keseluruhan pelan pembelajaran ini, selain daripada kemahiran bahasa yang digunakan untuk mengajar, mungkin sebab level penulisan saya mungkin tinggi, takut murid tak faham. Selain pada itu, ada Ustazah nak menambah, nak baikkan berkenaan dengan yang selain pada tu? Tadi dah tambah dah. Cuma itulah dari segi level bahasa kita dengan anak kecil nanti. Ini on paper dari segi kata perancangan daripada permulaan mukadimah, aktiviti dan penutup. Cuma bila dalam keadaan real nanti, yang sebenarnya Ustazah Syamimi kena gunakan bahasa yang agak sesuai dengan anak umur 9 tahun lah nanti. Okey, baik. Macam mana nak terangkan perkara batalkan solat, macam mana nak di-elaborate tentang adab. Bila kita nak fahamkan anak ni, bila batal solat, macam mana dia nak buat, macam mana tindakan dia dengan orang kata sesuai dengan usia dia. Jangan terlalu tinggi. Macam ibaratnya kita ceramah kat masjid lain dengan anak kecil 9 tahun ni. Kalau dari segi video, dari segi audio tu macam zaman sekarang teknologi tu sangat orang kata mahir sangat anak-anak. Tapi satu segi sentuhan tu kena cerita juga. Sentuhan hati tu dari segi adab. Itu je. Itu saja daripada saya. Takat ni. Okey lah. Okey, terima kasih Ustazah Khadijah terus atas, mula. insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.